Kalau korang perasan dekat atas bukit tu, dekat Tasik Banding tu ada satu hotel, macam hotel tinggal lah kiranya. Aku pun tak pasti bila last hotel ni beroperasi. Aku fikir hotel ni memang dah macam lama lah kena tinggal kan. Atas sebab apa pun aku tak tahu. Hotel ni dia betul-betul menghadap Tasik Banding tu lah. Masa aku lalu jalan tu, daripada jauh aku dah nampak dah satu kelibat macam budak dalam lingkungan umur 3 ke 4 tahun macam tu. Okay, berdiri dekat tepi jalan. So maknanya kalau aku duduk dekat laluan ni, budak tu berada dekat kanan aku lah, kiranya seberang jalan. Dia ada tepi jalan tu, dia kiranya dia menghadap aku lah masa tu daripada jauh. So aku fikir budak mana-mana pula ni kan. Aku fikir macam, aku ingatkan nak berhenti, nak tanya mungkin kena tinggal ke ataupun ada orang buat jahat ke kan. Sebab kita pun tak tahu atas Bukit Gerik ni macam-macam boleh jadi. Kotlah ada orang colek dia, lepas tu tinggal dia seorang-seorang kan. Masa tu aku cuba perlahankan kenderaan aku slowkan dan aku tengok daripada jauh. Okay, budak ni dia pakai macam short pant, macam seluar jeans lah, seluar jeans yang pendek tu, dan baju t-shirt berwarna putih. Lepas tu ada macam tompok-tompok lah, corak daripada jauh tu lah. Bila aku makin dekat aku nampak dekat baju dia tu sebenarnya bukan corak-corak, sebenarnya macam tompokan-tompokan darah. Okay, masa tu aku dah macam, ya Allah, apa pula kali ni kan. Macam tadi van, ni budak ni pula, ayo apa nak jadi malam ni. Dan macam tadi juga aku cuba relax. Aku tak fikir bukan-bukan pun, sebab aku fikir jauh lagi ni aku ni. Dah macam-macam aku jumpa ni, memang malam ni dah macam orang Kelantan kata macam tak, macam suwe lah, macam suwe bukanlah suwe, macam tak ada ong lah malam ni. Memang jumpa yang pelik-pelik je kan. So bila dah dekat dengan kelibat budak tu, macam dia pun duk, dia stay je, dia tercegat kat situ. So bila aku sampai je dekat tu, aku still drive, aku tak berhenti pun. Sebab aku fikir pesan orang tu pernah kata lah, kalau jumpa apa-apa atas Bukit Gerik ni, seeloknya jangan berhenti lah. Okay, sebab kita pun tak tahu sama ada tu betul-betul orang yang memerlukan pertolongan ataupun sebaliknya. Okay, tu aku pun fikir pesanan tu aku memang tak berhenti lah. Sebab aku pun seorang kan. Kalau aku 2-3 orang, maybe aku berhenti lah. Aku pun teruskan perjalanan. Dan masa aku berselisih dengan budak tu, aku beranikan diri lah untuk aku tengok kat cermin kan. Macam aku drive, aku tengok slow-slow. Dia pun tengok kat aku guys, dalam keadaan macam mata tu macam nak kata marah tak marah, dia macam menjeling lah. Macam kesian lah kalau tengok, kalau betul in a real life, memang kalau tengok kat budak ni memang kesian tengok nasib dia. Aku pun tak pasti lah sejarah dia dekat kawasan tu. Mungkin pernah berlakunya kemalangan melibatkan family dia ke apa kan. Roh dia tak tenang ke apa pun tak pasti. Dan dia, masa aku selisih tu, aku tengok kat dia, dia tengok kat aku. So dalam hati aku waktu tu aku serah dekat Allah lah. Aku bercakap dalam hati, aku kata, ya Allah, kalau kata betul budak ni bukan manusia, semoga kau tenangkanlah roh dia dekat alam yang satu lagi tu. So aku pun kesian juga sebab macam apa, sebab masa tu pandangan dia dekat aku tu macam mengharapkan sesuatu, macam memerlukan pertolongan. Aku pun tak pastilah sama ada dia nak bagi tahu sesuatu lah kan, dengan dia menjelmakan diri macam tu. Tapi apa-apa pun aku perlu teruskan perjalanan pada malam tu lah. Aku pun malah nak fikir macam-macam sebab berat sangat kepala nak kena fikir. Sebab esok bila sampai Kelantan aku nak jumpa orang lagi kan. So aku anggap malam tu macam hiburan untuk akulah. Okay, hiburan untuk akulah. So aku layan je lah. Dan bila dah melepasi budak tu, aku teruskan perjalanan macam biasalah. Dah nak naik atas jambatan Tasik Banding apa semua. So aku daki bukit balik apa semua. Masa aku berada, aku pun tak pastilah nama tempat atas bukit tu. Kalau aku nak bagi tahu pun tak ada signboard kan. So aku boleh katakan lepas Tasik Banding tu lah, aku kembali mendaki bukit. Kiranya jalan biasalah, tak ada jambatan apa semua dah. Masa aku tengah drive tu, aku tengok, aku macam tergerak hati tau nak tengok cermin belakang. Sebab saja
tak ada suspek apa-apa pun. Aku fikir macam yelah kot lah ada kereta kat belakang aku kan. So aku fikir sebab dari tadi memang aku seorang je drive, tak selisih pun dengan bas ke van ke van tadi lah kan, macam kereta ke apa kan. Tak ada, memang aku seorang je malam tu. Aku macam tergerak hati lah nak tengok cermin belakang. So aku toleh je cermin belakang tu, aku nampak budak tadi guys. Budak tadi dia duduk atas bonet aku, bonet kereta aku, dengan memandang tepat ke dalam, apa maksudnya kalau dia duduk atas bonet tu, dia tengok tepat ke dalam cermin pandang belakang tu lah. So kiranya aku tengok cermin tu, dia tengok aku tengok dia. Masa ni memang meremang habis lah. Ya Allah, aku kalau setakat selisih ataupun dia duduk depan ke, ataupun dia duduk tepi jalan ke, tak apa. Ni kalau sampai dah duduk atas bonet ni, apa cerita ni guys. Masa tu aku dah macam hilang fokus lah. Aku memang dah hilang fokus. Aku memang dah panik semacam dah. Kaki aku pun merasa macam ringan je. Aku fikir waktu tu, ya Allah, apa ni nak berlaku lagi kan. Apa yang tak kena dengan budak ni kan. Sebab aku pun tak ada cakap besar, tak ada macam mencabar dia ke apa. Aku macam just dalam hati aku mendoakan dia lah, kalau betul dia meninggal dekat kawasan tu, semoga roh dia lah tenang kat sana lah. Masa dia tengok aku dekat cermin pandang belakang tu, dan aku pun tengok cermin pandang belakang, kiranya sama-sama tengok lah. Okay, masa tu aku tak tahu nak tolong macam mana. Sebab dia bukan manusia, memang dah sah-sah lah bukan manusia. Sebab tiba-tiba boleh ada dekat bonet belakang kereta aku. So aku fikir, ya Allah, apa lagi nak berlaku ni kan malam ni. Aku fikir waktu tu, kalau betul lah dia nak bagi tahu sesuatu, aku rasa memang aku tak dapat tolong lah, sebab aku seorang-seorang. Dan perjalanan aku pun jauh lagi. Dan masa tu aku dalam hati lah, aku cakap, aku bahasakan dia macam adik lah. Dik, tolonglah jangan ganggu abang, sebab abang ni jauh lagi kan. Perjalanan nak sampai Kelantan, abang pun drive seorang ni. Okay, abang minta maaf kalau abang ada terganggu kawasan adik ke apa ke. Abang doakan adik semoga tenang lah kat sana. So masa aku bagi tahu tu, aku just macam tak hilang ketakutan, sebab aku anggap macam mungkin dia nak tampaikan sesuatu tapi tak terlepas hajat dia kan. So aku pun cakap secara ni lah, macam kita bersembang dengan budak walaupun dia bukan budak secara betul. Dan lepas je aku bagi tahu macam tu, aku teruskan perjalanan. Aku tengok cermin depan apa semua. Dan lepas tu aku cuba tengok balik cermin sisi belakang, dah tak ada dah. Alhamdulillah, mungkin dia dah dengar apa yang aku bagi tahu. Aku harap lah kalau betul terjadinya satu insiden yang ngeri ataupun pernah berlaku kemalangan, sama ada roh adik tu ataupun family dia, tak tahulah macam mana nak beritahu. Aku harap roh dia tenang lah kat sana. Aku teruskan perjalanan macam biasa, drive sampailah dekat puncak Tinti Wangsa. Okay, dekat puncak Tinti Wangsa tu aku berhenti kejap, basuh-basuh muka semua, relax kejap. Lepas tu aku berehat dalam 5 minit 10 minit macam tu lah, sebab aku tak boleh nak lama sangat. Sebab aku keesokan aku nak jumpa orang lagi kat Kelantan. Memang jadual aku padat lah waktu tu. Dan lepas aku berehat dekat puncak Tinti Wangsa tu dalam 5 minit ke 10 minit macam tu, aku sambung balik perjalanan aku. So masa ketika tu aku fikir gangguan tu maybe dah habis dah. Okay, aku pun dah penat dah nak fikir macam-macam. Mana taknya van lagi, budak tu lagi. So aku fikir malam tu memang betul-betul nak menguji aku lah. So aku anggap ini hanya hiburan semata-mata. Mungkin dia orang nak bergurau ataupun dia orang nak test aku kan, sebab dia tahu aku seorang-seorang malam tu. Dalam sejam lebih lagi sampailah kat Jeli. So aku teruskan perjalanan. Tapi nak dijadikan cerita, ada satu lagi gangguan. Aku pun tak pasti ni gangguan dia tak menjelma, dia tak apa, dia just bayang-bayang. Dan kalau korang biasalah lalu Jalan Gerik ni, akan ada satu terowong aku kena ganggu sekali lagi. Tapi gangguan ni biasa je lah. Korang bayangkan malam tu, okay, aku just aku je kereta. Lampu kereta aku tu suluh menghala ke terowong tu lah. So bila sampai dekat terowong tu, aku nampak ada satu bayang macam macam bergerak macam tu. Dia menghala ke kiri aku lah kiranya. Aku pun macam, mata aku macam tu. Tapi aku malas nak tengok lama kan, takutlah apa-apa jadi bahaya juga. Sebab tepi tu ada gaung. Okay, so aku macam teruskan perjalanan macam biasa. Masa tu aku macam bayang apa dia pula kan, nak kata burung ke apa ke, tak ada. Waktu tu pun aku seorang dalam terowong tu. So aku fikir nantak pergi lah. Aku pun teruskan perjalanan macam biasa. Aku pun malas nak fikir dah, sebab letih sangat kepala otak ni. Sebab sepanjang perjalanan ni macam-macam aku jumpa. Van lah, budak-budak lah, lepas tu ni bayang-bayang lagi. Aduh, tak apalah, aku anggap tu macam hiburan lah dan pengalaman
aku sendiri. So ada orang pesan, kalau korang pergi ataupun korang melalui tempat-tempat seram, kalau korang dalam hati tu korang niat kalau boleh nak jumpa lah, nak tengok lah apa kan, benda-benda macam tu, benda-benda macam ni memang tak akan keluar guys. Macam aku pun tak expect aku akan jumpa kan, sebab aku memang niat aku daripada Perlis nak balik Kelantan, just nak teruskan perjalanan macam biasa je. Tak ada nak fikir Kang jumpa hantu ke, Kang jumpa benda ni benda tu Kang, sebab aku seorang-seorang kan. So aku tak fikir pun. Bila kita tak fikir, masa tu lah dia cuba menguji kita. So masa tu terpulang pada kita lah nak kontrol macam mana kan. Dan Alhamdulillah sepanjang perjalanan aku daripada Perlis nak sampai ke Jeli lah, Alhamdulillah selamat walaupun ada gangguan. Dan aku anggap ini merupakan pengalaman aku. Dan aku nak bagi tahu dekat korang yang mana tak biasa lalu jalan ni, aku harap korang bawalah partner, jangan drive seorang-seorang, memang bahaya guys, lagi-lagi kalau waktu malam. Dan kepada orang yang dah biasa lalu pun kadang-kadang boleh tergelincir tau. Ada yang accident, ada yang terbabas walaupun dia orang dah familiar dengan jalan gerik ni. So aku nak pesan supaya korang sentiasa berhati-hatilah, alert dengan keadaan sekeliling atas jalan tu. Jalan gerik ni kalau ikutkan usia dia dah lama dah. So kejadian tanah-tanah runtuh tu memang perkara biasalah berlaku. Tiap kali musim hujan memang banyak tanah runtuh berlaku ke atas jalan gerik ni. So kalau korang nak lalu jalan gerik, aturlah waktu perjalanan korang tu waktu siang supaya lebih selamat sampai ke destinasi. Dan kalau lalu jalan gerik ni, aku harap mulut pun jangan celupa, sebab yalah dekat dunia ni bukan kita je ada, benda-benda macam tu pun memang wujud. Okay, jagalah mulut, jangan celupa sangat atas bukit sana. Dan kalau tak silap aku, jalan gerik ni merupakan hutan yang tertua di dunia. Sama ada ranking ke berapa aku pun tak pasti, tapi termasuklah dalam top 5 hutan yang paling tebal dekat dunia. So sampai kat sini dulu cerita aku untuk pada kali ni. Kepada korang yang nak percaya tu percayalah, yang tak nak percaya terpulang. Okay, ni merupakan pengalaman aku sendiri lah. Sebab sebelum-sebelum ni kita selalu tengok dekat cerita macam highway Karak diganggu oleh kereta Volkswagen kuning lah, apalah semua tu kan. Dan kali ni berlaku dekat aku sendiri, iaitu dekat Jalan Gerik. Dan aku harap kepada korang yang menonton video ni, semoga menjadi iktibar kepada korang supaya korang rancang dulu perjalanan korang sebelum melalui Jalan Gerik ni. Okay? Dan sampai kat sini dulu untuk video pada kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merah.